Jadi bermakna inilah yang dalam penelitian ulun bahwa PBM boleh berperanan, yaitu pertama datangi kampung-kampung ini kerana mereka sangat dahagakan bimbingan kita khusus dalam hal yang berhubung dengan bimbingan agama. Data lain ada tetapi tersawat sudah 11 hampir 11,5. Kita belum mesyuarat lagi, jadi maknanya insya Allah mungkin PBM akan mengadakan suatu pembentangan kertas ini dan mudah-mudahan akan dapat memberikan maklumat agak terperinci dan juga dapat memberikan manfaat kepada ulun akan menyelesaikan buku ini insya Allah. Cuma ada satu sikit lagi bahawa dalam tahun 31 peratusan orang Banjar di Johor itu berkurangan, meningkat di Johor, meningkat di Selangor dan di Perak. Itu juga ada beberapa hal yang belum kita usahakan. Saya harap bahawa kalau PBM nanti ada kita punya sistem kita pengkalan data, kita updatekan ataupun kita sempurnakan data ini. Yang terakhir Banjar ini ada pada tahun 1947 saja terakhir. Lepas itu tidak ada banci. Jadi saya kira dengan ada PBM ini insya-Allah setiap kampung, setiap cawangan itu dapat memberikan maklumat terbaru tentang berapa bilangan hitungan kepala orang Banjar, termasuk anak-anak sekali. Jadi ini ada insya-Allah dari segi strategi politiknya insya-Allah kita akan maknanya dapat memperkuatkan lagi dari segi membimbing umat sekitar kita yang sangat dahagakan kepada hal-hal agama ini insya-Allah taala. Jadi dengan itulah saya rasa saya tak sempat untuk saya ada siapkan juga dia punya poin-poin tetapi tersawat. Kita waktu kita terhad, mudah-mudahan pada masa mendatang insya-Allah kita akan adakan pembentangan ini. Dengan itu saya harap bahawa segala yang hadir sini supaya mendoakan ulun supaya masih dapat lagi berjalan umur dah 60 lebih dah. Kalau kira ada hingga lagi dah, tapi oleh kerana semangat itu ada, kita dah menyanggupi menyiapkan buku. Sebenarnya sudah ada beberapa penulisan asas misalnya yang di pertua kita selama masih menulis Banjar ini, Banjar Sungai Leman pada tahun 67. Masyarakat Banjar di Sungai Leman, itulah kan imejnya di UM dulu. Yang kedua, Fatimah Awang pada 1973 kekeluargaan dan perkahwinan orang Banjar di kawasan Kerian Laut ada tesisnya. Yang ketiga, Fauziah Muhammad Ali 79 sejarah penghijraan orang Banjar, penempatan orang Banjar di Kerian pada tahun 1970-an 60-an. Dan 70-an 1870 hingga 1960 juga letak ilmiah di UKM. Kemudian ada seorang daripada dari Johor, Muhammad Fazli Ahmad Suhami, adat istiadat perkahwinan orang Banjar di Tenggelu. Kemudian ada satu kajian kes oleh Muhammad Sarawani Kaimi, suku Banjar di Kalimantan pada tahun 1975. Dan Ketua Ulun juga ada tahun 1975 juga menulis sedikit tentang Banjar dan khusus pada Banjar yang Wani tadi di Sungai Manik. Jadi insya-Allah kita akan satukan ini, jadikan kita dokumenkan menjadi bahan sejarah kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Rasulullah qul astaghfiru lakum wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya berkata sepatah dua kata sebelum kita memulakan Musyawarah Agung. Untuk makluman, pada tahun 2006 ya, kita mempunyai setiausaha Tuan Haji Muhsin Fadli bin Samsuri, tetapi beliau kemudiannya mengambil bahagian dalam politik negara, jadi beliau mengundur diri dan kita minta Tuan Haji Khair, Tuan Haji Ahmad Khair Umar, ya Haji Umar memangku. Jadi maksudnya sehingga Musyawarah Agung hari ini Tuan Haji Muhsin masih lagi setiausaha ya, dan Tuan Haji Khair Umar memangku jabatan ya. Jadi kita dengan tidak payah membuang masa ya, kita sebenarnya jauh ketinggalan masa. Kita mulakan Musyawarah Agung dengan agenda pertama. Sebelum itu terima kasih sekali lagi kepada semua yang dapat mengekalkan diri dalam dewan ini. Kita ingat kata-kata hikmat orang Banjar ya, bukan Banjar sini lah, Banjar sana ya. Dia kata wajah sampai ke puting.
puting itu kalau umpama parang dari hujung itu tajam sampai ke pemegang dia pun masih tajam. Jadi jangan duduk sekejap kemudian balik. Kalau itu maknanya bukan wajah sampai ke puting ya. Jadi kita mudah-mudahan dapat kekal sehingga habis kita pergi ke agung. Kita pergi pada ajaran pertama, membentang dan menerima minit mesyuarat agung tahunan ke-8 ya. Jadi ada sidang minit, kita tengok sidang minit. Tadi saya percaya orang sudah baca ni ya. Kalau ada yang tidak jelas, tidak sempurna barangkali minit itu, sila bangun, bertanya ataupun tarik perhatian kita supaya kita dapat jawab, ataupun jika perlu dipindah dan jika perlu dibuang dan diganti dengan yang baru. Silakan. Ya, kita pergi pada muka surat muka surat ya. Itu surat agung. Surat agung itu selepas kata-kata aluan. Muka surat 6 ya. 6 ke 7. Pergi perkara pertama, perkara apalah kata-kata aluan daripada juruacara. Yang kedua itu pun ucapan dasar yang dipertua. Yang ketiga membentang dan menerima minit mesyuarat agung ke-7. Ini barangkali ada yang tidak sempurna, kita beritahu kita supaya kita betulkan ya. Tidak ada barangkali, sebab itu mudah saja. Cuma minit dahulu dicadangkan, disahkan oleh Tuan Haji Abdul Razak Hussein dan disokong oleh Profesor Dr. Zainal Abidin Sulaiman ya. Perkara 4. Perkara-perkara berbangkit daripada maksud yang lepas ya. Poin 41, 42, 43, 44, 45 sampai kepada 413 ya. 4.13. Sila sekiranya ada apa-apa yang hendak ditanyakan ya. Ya, jalan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan Pengurusi dan barisan jawatan sekalian serta ahli-ahli Pertubuhan Banjar Malaysia sekalian. Sebelum saya memberi komen, saya ni nak minta panas sikit. Tolong bagi tepukkan sikit untuk saya kakak. Tepuk. Alhamdulillah, terima kasih. Yang pertama sekali Tuan Pengurusi, saya mengucapkan tahniah dan terima kasihlah dari kejayaan kita mengadakan mesyuarat hari ini. Jadi berbalik kepada yang saya nak cakapkan ialah tentang minit ini, seperti mana Tuan Pengurusi cakap, saya nak menarik perhatian tentang 42 tu. Boleh Tuan Pengurusi? Boleh. 42 tu. Koperasi Pertubuhan Banjar Malaysia akan dibincang dalam mesyuarat agung akan datang. Jadi saya ada menamakan koperasi ini dulu di Sungai Besar. Saya tak tahulah bila nama tu tertinggal ataupun diraibkan begitu saja, dan sampai sekarang nampaknya saya tak tahu sebenarnya, tak ada perkembangan. Jadi saya sekarang nak membangkitkan apakah perkembangan terbaru kepada koperasi ini. Sudahkah diwujudkan? Soalan yang pertama. Yang keduanya tentulah ada nama-nama, dan ketiganya tentulah ada saham-saham dan sebagainya. Itu yang aku hendak tahu yang satu.